أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ووالاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan Karim yang mulia dan penuh barakah ini kini sedang berada di pertengahan. Terasa begitu pantas ia berlalu. Dalam keadaan kita di Malaysia, kita seharusnya wajib memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT, Rabbul Jalil, kerana diberi peluang istimewa untuk menekuni madrasah tarbiyah ruhiyah ini. Kita beruntung dan bertuah dapat beramal dengan suasana yang aman dan sejahtera berbanding dengan saudara-saudara kita yang kini sedang mengalami hujan besar, khususnya saudara-saudara kita di Palestin. Kita bukan sahaja berpeluang mendambakan keridhaan Allah SWT, namun kita diberi kesempatan untuk menjalani tata cara dan proses pendidikan dan latihan dengan tenang dan aman dalam usaha menguatkan perisai dan disiplin diri, mengurus keluarga, mengurus karya, mengurus masyarakat, hatta negara ke arah mengukuhkan jati diri, tingkah laku dan amalan serta budaya kehidupan kita sehari-hari. Dengan amalan di bulan yang mulia ini, di penghujung ramalan kelak, kita akan terkumpullah insya-Allah seluruh amalan kita bagi mengisi dan melayakkan kita dikurniakan syurga Ar-Rayyan dan Ad'an, dan kita juga disediakan malam-malam yang istimewa, khususnya di malam nuzul Quran dan seterusnya 10 malam terakhir, yakni yang kita sentiasa dambakan, itu Lailatul Qadar. Nyatalah bahawa bulan yang penuh kerahmatan ini dan penuh keampunan dan melepaskan diri kita daripada siksaan neraka merupakan persediaan yang tidak boleh, yang memerlukan persediaan yang utuh bagi mendapani cabaran yang mendatang yang lebih besar sebenarnya, sama ada di peringkat diri kita, keluarga kita, komuniti dan negara serta umat seluruhnya. Justru di kesempatan yang ringkas ini, saya ingin sedikit berkongsi. Bukanlah orang yang selayaknya untuk menyampaikan tajuk yang akan dibicarakan sebentar nanti, iaitu mengenai dengan satu frasa yang penting, iaitu budaya itqan fil amal dalam menekuni Ramadan Karim ini. Jadi insya-Allah tajuk pembicaraan kita pada hari ini, barangkali slot ini, ialah itqan fil amal, iaitu teras amalan penyempurnaan Ramadan Karim. Dan tempoh yang singkat ini, barangkali kita perlu sama-sama berikhtiar supaya kita diberi kekuatan untuk terus istiqamah, mengakar dan menyuburkan budaya itqan fil amal agar ibadah sepanjang bulan yang mulia ini memperoleh mardatillah insya-Allah. Para hadirin penonton yang dimuliakan, insya-Allah pertamanya kita mengambil kesempatan berpuasa atau asyam ini adalah mempunyai hubungan yang kudus antara hamba dengan Khalik, yakni pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa merupakan the heart of soul, or soul that is educated, nurtured and enlightened with such awareness, with rich muraqabatullah. Jadi hubungan kita dengan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu sama ada kita melihat dengan hati kita yang tulus ikhlas, disiplin diri yang cukup teratur, dan di bawah perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat muraqabah fillah ini menampilkan sifat muttaqin, iaitu takwa dengan kualiti mahmudah yang tinggi, dan menolak sifat-sifat mazmumah.
Jadi antara kepentingan itqan bil amal ini ialah kita harus dibekalkan kurang-kurang dengan 3 bekalan untuk menekuni Ramadan. Pertama ialah kita melihat bahawa hakikat bulan Ramadan ini yang dibicarakan awal tadi, kita amat memerlukan 3 bekalan yang bersiap sejaga dengan mengisi madrasah Ramadan Karim ini. Pertama, dengan bekalan ilmu. Dalam melaksanakan ibadah, setiap Muslim perlu memiliki ilmu agar ibadah yang dilaksanakan itu betul dan benar dan diterima Allah SWT. Ilmu merupakan prasyarat utama dalam menentukan kita melaksanakan setiap yang menjadi rukun, sah atau batal, sempurna, makruh dan yang lain haram. Sesuatu yang kita amalkan itu dapat ditekuni dengan sempurna. Dengan ilmu itu tentulah kita akan dapat mendorong dan menekuni amal dengan sempurna. Keupayaan kita dan kualiti ilmu kita adalah umpama air yang saya boleh istilahkan sebagai air yang mengalir di ke lembah-lembah yang mulia yang sentiasa menyuburkan setiap laluannya. Jadi lembah itu terpulanglah. Kalau kita memilih lembah yang kecil, maka sedikit makna menampilkan nilai ilmu kita yang sedikit, tapi kita mengalir di lembah yang besar, menampilkan juga ilmu yang besar. Jadi Sayyidina Umar Abdul Aziz pernah berkata, menegaskan, man ibadallah bi khairin ilmu kana min yafsud turbi'a yusallih. Maknanya menunjukkan bahawa barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerosakan daripada mendatangkan kebaikan. Itulah pentingnya ilmu. Justru berilmu dalam ibadah menjadi lebih baik dan dapat diterima oleh Allah Taala kerana kekuatan dan dorongan dibekalkan dengan ilmu. Kedua, untuk melihat nilai itqan fil amal ini ialah sifat-sifat taubat ataupun sifat-sifat sentiasa isaf, mengacah diri atau memuhasabah diri. Sebelum memasuki Ramadan lagi kita telah dianjurkan perbanyakkan taubat, iaitu beristighfar, memohon kesembuhan Allah Taala. Apatah lagi di bulan Maghfirah ini, tentulah kita perlu meningkatkan permohonan keampunan kita kepada Allah Taala. Keburukan dan perbuatan dosa terdahulu hendaklah kita tinggalkan dan diganti dengan amalan kebaikan di bulan Ramadan untuk kita tentukan dapat dianjurkan dengan amalan kita itu dengan sempurna. Jadi pertamanya barangkali kita perlu menghindarkan segala perbuatan dosa dalam bulan Ramadan ini, meskipun diistilahkan bahawa para syaitan dan diikat, tetapi sebenarnya kita telah perlu menghindarkannya kerana banyak kemungkaran-kemungkaran yang telah dilakukan dalam diri manusia itu sendiri. Jadi dilatih oleh syaitan dalam tempoh yang lama, dan barangkali bulan Ramadan ini akan menjadikan kita perlu bersungguh-sungguh menghindarkan segala perbuatan dosa. Itu yang pertama. Kedua, dalam konteks yang berikutnya, kita perlu menyesali perbuatan dosa yang lalu dan bertekad tidak melakukan lagi apa pada masa akan datang. Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia perlu kita selesaikan dan perlu mengembalikannya sebarang apa juga yang kita berhutang atau kita ambil dan sebagainya. Dan kita berkaitan juga dengan orang kata bertekad untuk mengembalikan maruah diri kita dan memohon maaf kepada mereka yang kita lakukan kesalahan. Jadi perbanyakkanlah doa untuk meminta segala ampunan dari Allah Taala. Jadi kita katakan kita memohon misalnya, ya Allah, ampunlah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dalam segala hal yang Engkau telah yang lebih mengetahui. Dan dalam diriku, ya Allah, ampunlah aku kesalahan yang aku perbuat, sama ada bersungguh mahu tidak ataupun tidak, dan sebagai Allah mengampunkan kesalahan kita sama ada kita sengaja atau tidak sengaja. Itulah misalnya dalam hadis doa ini biasa dia disebut oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.
Yang ketiga dia barangkali saya ingin tegaskan, kita perbanyakkan memohon kemudahan dari Allah Ta'ala. Jadi dalam melaksanakan tugas tanggungjawab di bulan Ramadan ini, berpuasa, kita sebagai makhluk yang lebah barangkali, kita hendaklah memperbanyakkan munajat kepada Allah Ta'ala, permudahkan untuk supaya dipermudahkan menjalani ibadah Ramadan. Sama ada ibadah berpuasa di sehari maupun melipat gandakan segala amalan lain di sepanjang bulan Ramadan, di malam hari dan hari-hari yang kita dapat lakukan dengan baik. Jadi termasuk seperti tilawah Al-Quran, bersedekah, berinfak dan melakukan perkara-perkara yang ma'ruf. Jadi doa-doa yang banyak telah saya rasa tidak perlu kita maklumkan. Barangkali semua tahu, misalnya kita memohon Allahumma sahlan illa ma qadatahu sahlan wa anta ja'alul harasul idza syatul sahlan. Misalnya banyak misalnya, ya Allah, tiada kemudahan kecuali daripada apa yang Engkau jadikan sebagai kemudahan, dan Engkaulah yang menjadikan yang sukar jika jika Allah Taala mengendaki dan diberikan kemudahan. Jadi ya Allah, misalnya kita memohon pada-Mu, ya Allah, permudahkanlah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Jadi itulah di antara aspek-aspek penting, yang 3 prasyarat penting dalam kita melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi dalam soal inilah maka kita perlu menekuni secara bersungguh-sungguh sedaya upaya kita yang disebut sebagai itqan fil amal ini, iaitu merupakan prinsip yang menekankan kepada akhlak dan amalan yang soleh. Setiap manusia perlu bersungguh-sungguh dan tekun dan memberi komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas itu. Ini sebenarnya akan melahirkan kualiti amalan duniawi dan ukhrawi yang baik, yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Ini yang biasa kita dengar. Ia juga melibatkan soal keikhlasan kita atau kualiti amalan yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Misalnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kasih apabila seorang daripada kamu melakukan sesuatu amalan, hendaklah buat secara itqan, iaitu tekun, baik, sempurna dan teliti. Jadi kalau kita lihat hadis daripada Imam Al-Bahaqi dan banyak hadis-hadis yang dicatatkan dalam hadis-hadis muttafaqun alaih yang menjelaskan tentang sifat itqan itu. Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amalin ahadukum amadin an yanqinah. Jadi kita lihat itqan itu, yanqinah itu sifat itqan yang penting. Itqan atau tekun dalam beramal bermaksud menyempurnakan diri atau melaksanakan satu tuntutan daripada seseorang sebagaimana yang dikehendaki tanpa dikurangi sedikit pun dengan sempurna. Mungkin juga disertakan dengan usaha-usaha yang kuat, bersungguh-sungguh agar tidak terlewat misalnya daripada waktunya, sentiasa mematuhi waktu. Kita dalam bulan Ramadan ini, waktu yang paling kita sangat-sangat tunggu, tepat waktunya ialah ketika berbuka puasa. Sedangkan waktu-waktu yang lain barangkali kita melihat sifat itqan atau tekun ini jarang diamalkan. Jadi kita mengharap bahawa latihan di bulan Ramadan ini, prinsip pada menunggu waktu berbuka itu akan menjadi amalan seterusnya, sentiasa mematuhi waktu, sama ada menghadiri apa-apa acara sekalipun, mesyuarat dan melakukan kerja-kerja berdasarkan sasaran kerja yang baik. Dan inilah latihan yang penting yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini atas prinsip itqan itu sendiri. Jadi kita harus melihat bahawa dalam surah dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah ayat 105 misalnya, waqul i'malu fasayarallahu wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi misalnya Allah bersabda, katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, dan maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman
akan melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kita insya-Allah inilah sifat yang perlu kita ada. Yang kita katakan suatu sifat yang penting dalam hadis pun begitu juga yang Rasulullah pernah bersabda, Allah melihat apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita dalam prinsip puasa ni, kita sendiri yang menentukan apa yang kita lakukan, dan Allah memanahkan pada kita. Jadi orang lain barangkali tak tahu apa yang kita lakukan, tetapi Allah mengetahui. Inilah istimewanya Ramadan ini, dengan selaras dengan prinsip amanah, prinsip itqan, tekun itu sendiri. Dan misalnya Allah sebenarnya sangat kasih kepada mereka yang melakukan amalan yang baik. Ya, apabila dia melakukan satu amalan itu, hendaklah dia melakukan dengan baik, dengan sempurna. Jadi dalam hadis Al-Bahaqi, Sunan Al-Bahaqi dalam surah Al-Iman, dan nombor hadisnya pun saya catatkan juga, hadis 4932. Jadi kepentingan itqan ini kita lihat, pertamanya kita harus tekun dalam melakukan satu amalan yang kita kerjakan, sebab ada sifatnya dunawi. Ia menjadi satu wasilah untuk mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah SWT. Jadi sebuah kerja kita sama ada sifat ibadah yang khusus atau ibadah umum, kerja di pejabat atau di luar pejabat, ataupun apa dua yang kita lakukan, kita nak lakukan dengan sempurna, dan kita yakin bahawa Allah akan mengajari kita dengan apa yang kita lakukan secara baik. Kedua, Allah Ta'ala kasih kepada orang yang tekun dalam bekerja, sebagaimana yang hadis yang kita tekankan awal-awal tadi. Yang ketiga, barangkali barang siapa yang tekun dalam pekerjaan dia akan dipermudahkan oleh Allah SWT urusannya. Inilah yang kita perlukan, dilakukan secara strategi, terancang, tersusun, mengikut kaedah yang terbaik, ataupun urus takbir yang baik. Keempat, sifat tekun akan membezakan antara orang yang betul-betul berusaha dan juga orang-orang yang sambil lewa bekerja. Ini yang akan membezakan sifat tekun itu. Begitu juga itqan juga, atau tekun ini juga, dan bersungguh-sungguh ini akan menambah keberkatan sebenarnya, di dalam setiap perkara yang kita lakukan. Itulah sekurang-kurangnya ada beberapa kelebihan dalam melaksanakan nilai-nilai atau menyempurnakan nilai itqan itu. Jadi sekali lagi secara tegasnya, itqan bermaksud melakukan sesuatu yang penuh komitmen, kemahiran yang tinggi, dan iltizam yang sempurna. Sentiasa menjadikan kecemerlangan sebagai penanda aras atau kayu ukur. Nilai itqan banyak menyaksikan ia sebagai sebagian pemaju berkembangnya luas peradaban dan tamadun, yang kini kita sering diingatkan mengenai pembinaan masyarakat dan negara madani itu. Jadi komitmen yang umat terdahulu, misalnya membina tamadun, masih memberi kesan kepada kita sebenarnya sehingga hari ini. Bekerja dengan penuh kesungguhan atau bekerja kerana semata-mata kerja, sebenarnya menjadi pilihan dan tuntutan iman. Kalau kita beriman dengan baik, ikhlas, bersungguh-sungguh, mana itulah nilai ketakwaan yang kita cari. Kalau kita kerja semata-mata bekerja tanpa nawaitu yang betul, akan menjadi tidak akan menjadi nilai ibadah. Jadi seperti kita berpuasa jugalah, merupakan satu proses dan satu piawaian tata cara atau standard prosedur yang menjadi wadah dan kaedah yang untuk turut memberi kebaikan kepada diri kita, orang lain, dan juga sesiapa saja yang berurusan dengan kita. Ia bukan sekadar mendapatkan laba, tetapi sebagai gudang memperoleh keridhaan Allah dan saham di akhirat nanti. Jadi di bulan Ramadan inilah, marilah kita merebut peluang ini sedaya mungkin, menghadamkan sebanyaknya kebaikan dan redha Allah SWT, kerana kita dijanjikan ganjaran yang berlipat ganda dan bulan yang menjadi bulan mardhatillah ini. Yang ini mulia, kita juga seharusnya dalam banyak melakukan kebaikan ini, seorang yang Muslim yang baik
pasti menjadi pekerja yang baik, petugas yang baik. Sebaliknya, pekerja yang baik belum pasti menjadi muslim yang baik jika pekerjaan yang dilakukan itu melanggar peraturan dan melepasi batas-batas yang disyariatkan Islam. Justru firman Allah Taala dalam surah Al-Zariyat misalnya menegaskan tidak ada, misalnya kita masih ingat tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah aku. Jadi itulah Al-Zariyat 56 kalau ayat 56. Kalau saya harap betul kalau jika saya tak betul salah. Berdasarkan ayat ini dalam konteks Ramadan, ibadah ini merangkumi seluruh aspek kehidupan termasuk mata kita, pendengaran kita, lidah kita, tingkah laku kita dan dalam amalan makruf dan meninggalkan segala kemungkaran yang kita bicarakan tadi. Jadi semua dia digerakkan oleh hati kita dengan niat yang perlu menjurus kepada keridhaan Allah SWT. Oleh itu adalah diharapkan apa yang perlu dimiliki oleh setiap mukmin ialah menjadikan seorang muslim yang baik, mempunyai sifat dan seperti ihsan dan ihsan ataupun nilai-nilai ihsan yang baik sebagai kunci atau miftah dalam mencapai kejayaan dan kecerdasan dalam kejayaan kita dalam membangunkan ilmu dan menentukan kebangkitan sebuah nahdah umat madani yang kita impikan. Sifat ihsan dan juga sifat-sifat manusiawi misalnya adalah bermaksud untuk melaksanakan ibadah kita dan mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan perasaan yang yakin seolah-olah amalan kita itu dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yakinlah Allah sentiasa memerhati dan menilai kita dan memberikan pertimbangan ataupun ganjaran mizan yang terbaik. Walau bagaimana apa pun yang kita lakukan itu, kita mengharapkan bahawa kita sentiasa terus kuat bertekad melakukan kebaikan dengan segala ilmu dan kemahiran yang kita ada. Barangkali begitulah secara ringkas kita melihat bahawa kecemerlangan bukan hanya sifat ihsan sahaja yang perlu kita ada, namun sifat itqan juga perlu dititik beratkan oleh para mukmin muslim, sama ada sebagai pejabat awam, petugas NGO, korporat dan orang-orang awam. Prinsip inilah menuntut kita supaya melakukan suatu pekerjaan itu dengan serius dan bukan main-main. Konsep itqan dalam kerjaya misalnya dapat dilihat melalui kehidupan Rasulullah SAW dan terutama dalam bentuk beribadah meskipun urusan-urusan kenegaraan. Dalam banyak hadis menekankan supaya seorang pekerja itu ataupun seorang Muslim itu perlu melakukan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan kita mengharapkan bahawa kita sentiasa melaksanakan apa yang kita sebut ini. Baik, itulah banyak syarat-syarat yang perlu kita lakukan, sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat maksuliyah, iaitu prinsip berkaitan dengan integriti dan tanggungjawab. Sifat ubudiyah itu mengenai sifat manusia sebagai hamba Allah dan sifat-sifat membanyakkan bersedekah, melakukan amalan bulan Ramadan, khususnya apabila kita akan mengejar ganjaran di malam-malam 10 yang terakhir Lailatul Qadar nanti. Jadi marilah kita peliharakan nilai-nilai kita itu dengan menjaga tangan kita apabila berhubung dengan dalam hubungan sosial media. Misalnya kita ke pasar-pasar malam, banyak orang yang mencuri. Sebenarnya di bulan Ramadan ini kan pencuri yang berbahaya. Saya boleh katakan di pasar malam kita menghabiskan harta dan waktu tanpa terkira. Dan sosial media juga kita menghabiskan waktu dengan perkara-perkara yang lara, yang tidak berfaedah. Dan malam juga kita menjadi pencuri kadang-kadang. Kita lihat bahawa kita bangun malam tidak melakukan sesuatu yang baik tanpa tujuan. Jadi kita mengharapkan begitu juga di dapur-dapur, di pasar-pasar, di dapur banyak kita menghabiskan masakan semata-mata untuk mengisi masa itu dengan memasak pelbagai makanan, dia akhirnya membazir
dan barangkali dibuang di tong sampah. Jadi inilah di antara nilai-nilai itqan dan kesempurnaan yang perlu kita ada, dan kita mengharapkan bahawa Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang terbaik kepada kita. Sebagai penutup, marilah kita insyaAllah dengan nilai itqan dan atau tekun ini, kita mengharapkan supaya apa yang kita hendak tegaskan, iaitu Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, itu sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Ta'ala yang melihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi itulah sedikit banyak ringkasan ataupun perkongsian yang dapat saya lakukan, dan semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang ikhlas dan tekun dalam setiap perkara yang dilakukan, khususnya di bulan Ramadan yang kita lalui dengan gembira ini. Allah akan anugerahkan insyaAllah malam-malam berikutnya, dan kita akan melalui malam Lailatul Qadar yang dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Allah gandakan pahala amalan kita di bulan Ramadan ini, dan bahkan kebaikan itu digandakan bukan sekadar 10, barangkali sehingga 7 kali, barangkali lebih daripada yang kita harapkan, yang kita impikan. Semoga dengan sedikit perkongsian ini dapat kita melahirkan lebih ramai umat Islam yang mempunyai sifat ihsan dan itqan dalam amalan mereka, sama ada di dunia maupun untuk nawaitu ibadah khusus. Apabila kedua sifat ini kita telah tertanam, maka perjalanan kita akan sempurna insya-Allah. Sekian, jazakallahu khairan katsira. Ramadan Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan sekalian, tema wadah tahun ini, bulan Ramadan ini adalah untuk membangun jil Al-Quranul Hakim, iaitu supaya Al-Quran itu dihayati untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan pelbagaikan aktiviti-aktiviti, daripada membaca Al-Quran, membantu orang-orang miskin, dan juga bulan Ramadan adalah untuk menyantuni golongan yang amat memerlukan. Jadi saya menyeru, ayuh kita sama-sama menjayakan agenda ini dengan memperbanyakkan sumbangan kepada aktiviti membangun jil Al-Quran Al-Hakim.